أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada kawan-kawan yang sudi mendengar kisah benar yang saya lalui, hari ini saya pohonkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka-mereka yang terkesan hatinya dengan kisah benar yang kami lalui dipohonkan kehadrat Ilahi agar diberikan petunjuk, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dilapangkan rezeki, dipermudahkan kesihatan agar dapat mengabdikan diri, menghambakan diri dan merendahkan sayap kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang saya mohonkan. Dan hari ini saya akan sambung cerita lagi. Kalau semalam saya berhenti ketika Kamardin telah yang saya katakan yang Kamardin telah memberikan kitab itu pada saya, dan tanda kuning itu terletak adalah di surah Maryam, dan dah setelah saya, dan tanda-tanda itu adalah tanda yang di mana ayat yang tertentu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan saya amati dan saya faham apa maksudnya. Sebenarnya cerita Al-Quran ni tidak terhenti di situ. Ada lagi sambungan dia. Ada sambungan dia, dan saya akan beritahulah apa perjalanan Al-Quran tu. Dan sementara tu di dalam perjalanan sebelum sampai ke saya dapat indikasi lagi tentang ke mana arah tujunya Al-Quran tu. Saya biasalah saya masa tu ialah dari hotel ke hotel untuk cari kerja sana sikit, kerja sini sikit. So kebanyakannya saya kenal lah, banyaklah travel agent yang saya kenal, ialah dari Awana Porto Malai hingga ke Holiday Villa, lepas tu di Burau Bay, di Pelangi Beach, dan mana lagi. Saya rasa itu saja tempat tu yang saya belajar di kawasan-kawasan ni lah. Job-job ada kat sini, job ni sikit, situ sikit. Itulah kawasan-kawasan dia yang saya selalu kerap ke sana lah. Dan hari ini saya nak menceritakan di mana saya pernah berkenalan dengan 3 orang wanita Cina. Seorang bernama Shelley, seorang lagi bernama Kim. Dan ketika saya mengenali mereka ni, Alhamdulillah mereka juga mengenali isteri saya. So selalunya apabila kita bertembung ataupun kita selalu ada kita pergi kadang kita pergi dekat Awana makan-makan untuk dia punya ada event lah, every time dia buat malam ni malam seafood, malam ni jadi hotel-hotel ni pun melakukan benda yang sama, dan kebanyakan kita selalu jumpa dia orang lah. Yang Shelley, Kim dengan seorang tu saya tak ingat nama dia. Dia 3 orang. Masa tu dia bujang lagi, belum kahwin. Dan selalulah
Yang selalu bertanya pada saya adalah Shelley. Shelley selalu bertanya. Dia cakap tentang Islam, tentang dia. Tapi saya lupa, saya tak tanya dia. Sama ada dia tu Kristian atau Buddha. Saya tak pernah tanya lah. Kita berkawan kan, kita tak pernah tanya lah apa faith dia. Dan tiap kali kita berjumpa, sama ada di Awana, di Wila, kami akan berceritakan benda-benda yang sama lah. Cerita-cerita macam tu lah. Dia suka bertanya lah, macam mana ini, macam tu, Islam macam mana ni. Macam tu lah. Dan saya selalu suka layan lah. Pak isteri saya pun selalu, most of the time, isteri saya akan bersama saya. So, saya akan ceritakan pada mereka. So, Alhamdulillah lah. Jadi macam tu lah cerita dia, saya dan dia orang ni. Kadang-kadang kita jumpa dekat kuah. Yalah, Langkawi tu, Pekan Kuah tu besar mana. Dan kadang kebanyakan dia orang ni, dia punya travel agent dia, kebanyakan berpusat di Kuah lah. Di Kuah. Dan kadang-kadang kita pernah jumpa dekat kedai mamak yang saya selalu lepak. Kadang-kadang kita jumpa dekat Awana Porto Malai, kat Boardwalk Cafe. Kadang kita jumpa dekat Yoshman. Lepas tu ada satu lagi, dekat Awana tu ada satu tempat ada muzik tu, saya lupa nama dia. Kadang-kadang kita jumpa situ. Lepaklah dengan dengar orang budak-budak Melayu main muzik situ, kita lepak situ. Dan saya selalu lepak-lepak ni, saya selalu lepak dengan Mak Saleh lah. Itu memang kerja saya lah. Yalah, sebab dia kenal kan. So kita lepak, bercerita. Adalah kadang-kadang Mak Saleh duduk, bincang, cerita dengan kita tentang faith masing-masing, tentang Islam, tentang Kristian. Saya suka buat macam tu. So ada satu ketika ada Mak Saleh tu cakap tentang Islam. Saya cakap dia, senang saja. Because dekat Langkawi ni kebanyakan hotel, di dalam bilik hotel tu ada kitab dibekalkan. Saya cakap dia, why don't you try one day, you open up the book, you read. Cakap dia, actually it's very good, it's for your own knowledge, cakap dia. Macam tu lah. Sebab saya kebanyakan akan mendekati dengan mereka-mereka ni lah. Jadi begitu lah. Kadang-kadang jumpa dengan Shelly ni dengan dia orang lah. Sebab dia suka cek klien, sebab dia attend klien dia nak besok pagi dapat trip bawa pergi island hopping ke apa ke. Itulah kerja dia. So ada satu ketika tu sewaktu di Pelangi Beach, begitu juga ada satu couple tu. Hari tu kira hari tu hujan. So saya sembang lah dengan dia. Sembang sebab saya ada urusan dekat front office. Lepas tu saya jumpa lah, duduk dekat coffee house tu, duduk sembang. So lah, kita kena tunjuk keramahan kita lah, jalan kita. So duduk sembang, dia pun layan kita. So dia tanya, dia komplain lah. Dia cakap dah 2-3 hari, dah 3 hari dia sampai kat Langkawi. Dia cakap, every day raining. I've been in Langkawi for the past 3 days. Dia cakap, every day raining. I want to go for swimming, but I cannot because of rain. Dia cakap, dia rasa kekecewaan tu adalah. Jadi saya dengan spontan saya dah cakap lah, oh iya ke, cakap dia. Okay, put it this way. If you want to go for swimming at the beach, tomorrow will be nice day. Tomorrow will be a hot day, no rain. You can go. Saya cakap, how sure are you? I'm very sure. If you don't believe me, okay, tomorrow you go, tomorrow night I will come. Cakap dia, tomorrow night I'll come. Jadi okey lah, sebab kita biasa lah macam tu kan. Sebab kita gerak hati tu nak cakap macam tu. Gerak hati macam tu. Okey lah. Lepas tu pun saya pun balik. Alhamdulillah, Tuhan makbulkan doa. The next day tu pergi kat sana jumpa dia. Oh, you so great lah. Today I have a good time. Today is very hot day. It's good for me for swimming. For the past 3 days, I've been waiting for this the temperature and this condition. Really great. Really great. Cakap dia. How you know that? No, I don't know. I just ask my God to give you some leverage on this so that you can have your swimming today. Dia terbanyak saya cakap, saya minta pada Tuhan bagi supaya dia dapat mandilah sebab cuaca baik kan. Itu je lah. Kadang-kadang tu lah saya cakap, kita pelik kan. Kita pelik. Tapi nak macam mana kan, itu diri kita. Apa yang keluar itulah diri kita. Tak kita nak selindung.
Jadi berbalik pada cerita Kim ni. Jadi sudah saya lepas setahun kot saya dah jumpa Kim macam tu. Lepas tu pada satu hari si Kim datang rumah, si Shelly datang rumah. Dia datang rumah, dia telefon dulu lah. Dia cakap, sis, dia call wife dia tak call I lah. Dia call wife dia cakap, sis, can I come to your place? Dia cakap. So, wife cakap, okay lah. So, where are you staying? Yeah, still the old place, Taman Kenari. Okay, kita pun bagilah nombor unit kita semua. So, dia cakap, I'll be coming today. Pukul 4 lebih lah sebab dia habis kerja dalam pukul 3.30, pukul 4. So, dia lepas tu dia akan datang lah. Dia cakap, okay. So, wife cakap, okay lah, datang lah kan. Sebab kita dah kenal kan, selalu jumpa, selalu orang borak-borak. Lepas tu kadang-kadang kita cerita pasal agama dan dia kan. So, dia pun datang. So, dia datang naik atas. So, masuklah. Wife jumpa dia masuk. Wah, I ingat dia datang selalu bertiga. Tapi dia datang seorang. So, okey lah. So, wife ada situ. So, kita borak lah. So, wife tanya, yang Kim dengan seorang lagi mana? Dia cakap, yang kali ni I tak bawa lah. Ni ada personal matters sikit. Dia cakap, okay, personal matters. So, pasal apa? Wife cakap, I selalu dengar dia cakap, your husband always say about Islam and about all these things. Dia cakap, for information, I just get married. Dia cakap, not to say just get married, I've dah kahwin tau. Dia cakap, I dah kahwin 6 bulan. Okay. So, you kahwin dengan siapa? I kahwin dengan satu Melayu. Oh, so you convert now? Yeah, I'm convert. I dah convert. Alhamdulillah. Seronok lah kita kan. Dia macam mana boleh tertarik? Itulah sebab kita selalu cerita-cerita pasal benda-benda ni. Then, I terjumpa budak ni, mungkin dah jodoh I, dia cakap. So, I get married lah. So, I tak kisahlah family I treat I macam mana kan, my family. But my in-law quite nice lah, very good lah. Dia boleh terima I, cakap. Okay lah macam tu. So, apa masalah dia? So, dia beritahu. Dia semenjak kahwin, dia cakap husband dia tak pernah ajar dia macam mana nak solat, nak itu. Semua dia tak tahu. Habis selama ni macam mana cakap dia? Macam mana you ni? I tak tahu macam mana nak solat. So, I cuma kadang-kadang kat rumah, I ambil sejadah tu, I bentangkan dia, I pakai telekung, I duduk macam tu, kat gambar apa tu, I duduk, dia cakap. I duduk dan I tanya ke Tuhan. Dia cakap, ya Tuhan, ya Allah, tunjukkan pada aku kat siapa aku nak belajar. Aku nak mengadu ni. Kat siapa? Tunjuklah. Sebab dia, husband dia tak ajar apa-apa pun. Dia cakap, dia kahwin pun dengan orang kerja-kerja dengan hoteliers juga, yang travel agent. So, hari ni dia sini, husband pergi sana, pergi sini, pergi Thailand, pergi Bangkok. Macam banyak lah. So, dia tak banyak masa bersama husband dia. Because duduk line yang sama. So, this is my problem, dia cakap. My husband couldn't teach me how to pray, dia cakap. So, all this while like I'm doing, I just sit down like that. I just surrender my life to God. I just sit down there, I talk to God like that. But I want to pray like the Muslim praying, but nobody can teach me. So, then I ask God. So, that indication said, please look for you. Dia cakap, so cari isteri I lah. Because dia tahu I dah ni kan, sebab dia tahu I dah convertkan 2-3 orang. Ramai lah masa tu, dah 4-5 orang. So, dia tahu lah cerita tu. Itu yang dia datang. So, I tak campur lah kan. So, wife I cakap, tak apa, I akan ajar you solat. So, wife I ajarlah dulu mula macam mana nak solat. So, pertama sekali wife I ajar dia buat Al-Fatihah dulu. Ajar Al-Fatihah. So, tulis Al-Fatihah tu dalam tulisan ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dulu boleh lah, sebab kita nak pergi recording, nak hantar kat dia, kita rasa susah lah kan. Jadi tak apalah, kita tulis
Supaya ini cakap nanti you dah dapat ni, you pergi cari buku, ada yang tulisan Rumi tu. You slowly read. You dapat Al-Fatihah ni, kalau you baca ni, cakap dia, you boleh semayang dah, cakap dia. You can start. You can start your prayers. That is very important. Cakap dia, the moment you dah dapat, kalau you tak tahu nak sebut, bila semayang Zuhur tu, you sebut je. Nak cakap Arab tak reti, you cakap Melayu je. You cakap Melayu, or you can speak in your language. Aku nak dirikan solat Zuhur kerana-Mu ya Allah. Cakap macam tu. Tapi sebab you nak memorize susah lah, because masa tu umur dah berapa budak tu, about 26, 27, Chinese kan. Tapi dia Melayu bagus lah kan, jadi kita ajar macam tu. So cakap, okay, solat macam mana. So wife I beritahu dia, solat macam ni. Tertulislah Zuhur macam mana, berapa rakaat, Asar berapa rakaat, Maghrib berapa, Isyak berapa, Subuh berapa. Jadi berpandukan tu lah. So now you just baca, nak semayang tu you baca Al-Fatihah je dulu. Kalau you tak dapat pun you tuliskan Al-Fatihah dekat sejadah tu, you just baca macam buat macam tu. You baca je. Alhamdulillah. You baca je dulu. You rukuk ke, you sujud ke, you baca Al-Fatihah dulu. Because yang penting you nak dirikan solat. Yang penting you dapat dirikan solat. Itu dia cakap, okay, so dia akan belajar dia tu. Dia cakap, okay lah, I will do, and I would like to. Dia rasa dia nak cari buku lah, tapi kat Langkawi tu ada, tapi tak banyak lah kedai-kedai buku-buku ni kan. Ada tu, unless dia kena pergi ke Alustar ataupun ke Kuala Perlis lah. So jadi bila tu kita ajar lah, tulis macam tu. Itulah salah satu-satunya yang yang kami lah, yang wife I ajar lah. Satu convert macam mana nak dirikan solat. Kesian lah kan. Lepas tu ada cerita lah pasal dia dengan mak mentua dia. Tapi itu okey lah, itu antara dia mak mentua. Tapi mak mentua dia take very good care of her. One thing, mak mentua dia bagus. Tapi husband dia pula masalah. Jadi anything apa dia akan refer kat mak mentua dia. Mak mentua akan salahkan husband dia. Tu mak mentua dia sayang lah. Itulah kisah dia, si Kim ni. Itulah satu-satunya bangsa Cina yang dapat kita ajar lah how to start praying. Dapat memulakan, menyerahkan diri kepada Tuhan di sejarah sambil merendahkan diri, memohon keampunan dan memohon tunjuk jalan. Itulah dia. Dan alhamdulillah lah, kita pun sekurang-kurangnya kita dapat membantu saudara-saudara baru untuk cari jalan macam mana nak kembali kepada Allah. Alhamdulillah lah, walaupun dia kahwin bergantung kahwin dengan orang Melayu, tapi yelah nak buat macam mana kan, tapi Tuhan bukakan hati dia, so dapatlah kita bantu dia. Itu je lah, sebab kita tak anggap apa pun kan, dia dapat bantu dia, okey lah. So bapak lepas tu saya lepas tu ada dapat kontrak baru masa tu di Holiday Villa. Sebab kita macam tu, dah ada kontrak sikit sana, kena carilah. That's how I nak survive sana, because kita duduk dalam industri itu kan. So you kena cari sana, cari sini. So dapatlah job sikit-sikit. So lama jugalah selepas Kamarudin balik pada Mekah. Yes, selepas kes Don tu. Saya ingat awal tahun 2001 kot kes ni. Tahun 2001 awal itu. So saya ada balik Seremban. Saya balik balik kampung lah. Balik jumpa mak ayah saya. Lepas tu on the way back tu saya singgah lah di Seremban. Saya jumpalah ada kawan saya. Saya jumpa kawan saya, nama dia Rosli apa nama dia? Rosli Mustafa. Rosli Mustafa. Saya ingat lagi. Saya pernah cerita kat dia kisah yang saya nakkan cerita ni lah. Jadi okeylah macam tu kan.
Jadi saya pernah balik Langkawi. Sebelum tu, sebelum saya balik Seremban tu, saya dah dapat, masa solat lah, saya dapat solat di ketika sejadah tu. Saya dah solat habis banyak, saya duduk, saya buatlah saya punya wirid macam biasa lah, kita yalah, wirid panjang kan. Saya dah masa wirid tu, saya digambarkan ada 2 ekor burung langgar bangunan. Langgar bangunan. Itu saya ingat, langgar bangunan. Lepas tu saya tengok benda tu, api dan api tu melempah ke sungguhlah benda tu. Dan habis tu okeylah. Dan biasalah saya ni selalunya saya akan beritahu isteri saya lah apa yang saya dapat. Macam sebelum ni, so saya beritahu lah kat isteri saya. Cakap, "Ma, malam tadi abang lepas solat, Ma, masa bawa tu digambarkan ni, Ma. Ada 2 ekor burung langgar bangunan." Jadi langgar bangunan tu abang nampak api lah. Lepas tu nampak macam benda tu gugur. Dekat mana? Itulah kalau ikut itu dekat Amerika, Ma, cakap dia, kat Amerika. Okeylah, tak apalah, itu tak apalah, dia pun tak tahu kan, cakap dia. Sebab sebelum ni tentang hal-hal yang tentang kemusnahan ni saya tak pernah dapat indication. Tapi tu saya dapat indication, saya beritahu isteri saya lah. Okeylah, tak apalah, kita tunggulah. Itu yang saya ceritakan pada bila saya balik Seremban tu, saya ceritalah kat kawan saya tu, Rosli Mustafa ni. Jadi okeylah, cakap dia. Tapi berapa bulan lepas tu, masa di Holiday Villa, masa tu saya duduklah dekat lounge dia. Masa lounge tu, pemuzik tu Sabri. Kawan YFM kawan tu lah, yang budak TUDM tu. So tengah main tu ni, sebab dia every 45 minit main, setengah jam 15 minit tu akan break. So masa break tu muzik tak on lah, akan buka TV lah. Dia akan buka TV. So sampai pukul berapa? Pukul 8 lebih ke? 8 lebih. Tiba-tiba terus berita tergempar. Apa dia panggil tu? Berita terkini. Latest news macam tu dia. Dia tunjukkan tu kapal terbang langgar building WTC tu. Saya tengok, lama terhenti lah aktiviti, sebab hari tu ramai Mak Saleh semua kan, terhenti. Semua stand tengok, semua konsentrate tu. Berpusu-pusu lah tengok. Okey. Jadi saya tak ada apa lah, saya tengok je lah. Jadi wife saya pun panggil dia, "Bah, susah kat ujung. Abah ingat tak, Bah? Yang Abah beritahu Mama masa sembahyang tu, burung langgar bangunan, bangunan tinggi." Cakap, iyalah, Ma. Ini tak, Bah? Allahu Akbar, cakap dia. Saya cakap, memang mengucap panjang lah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu saya cakap nanti lah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Kau tunjukkan dalam parables, tapi benda ni jadi betul-betul jadi ni, cakap dia. Apa yang kau nak tunjuk pada aku ni? Kalau benarlah ini, tapi itulah dia, burung. So, yang tunjuk tu burung. Kalau kita nampak tu berkepak kan, langgar penting tu. Jadi saya cakap, Allah Akbar. Saya diam lah. Cakap Mama, Allah Akbar, Ma. Tak apalah, okeylah kes tu. Jadi 2-3 hari lepas tu, sebab cerita tu bila saya dapat tu, sebab tak melibatkan kawan kan, yang kumpulan saya kan, kawan saya di Langkawi tu, saya tidak adalah beritahu Haji Kamarudin ke, saya tidak ada beritahu. Amin pun saya tak beritahu. Cuma masa saya balik Seremban tu,
Saya sebab si Rosli ni dia tahu perjalanan saya, dia tahu saya belajar semua. Jadi kita selalulah menghabiskan duduk sembang cerita-cerita ni. So dia tanyalah saya, Izan, apa news yang akan datang? Ada tanya macam tu. Kalau kau nak tahu ni lah ini. Dua burung langgar bangunan. Dua burung langgar bangunan, bangunan tu runtuh semua. Kios lah cakap dia. Api semua banyak terbakar macam sini. Okay. Bila hari kejadian, 2 hari lepas hari kejadian tu, dia telefon saya. Dia cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni. Kau dah tengok berita? Dia cakap, dah tahu cakap dia. Kau ni Zan. Dia cakap, mana kau tahu ni? Kau ni ketua ISIS ke? Dia cakap saya macam tu. Dia cakap, Astaghfirullahalazim. Kan aku beritahu kau kan. Cakap dia, Li. Kan aku benda ni kan, aku cakap aku tengah duduk. Aku dah buat tu. Aku dah dapat tu. Tu yang aku beritahu kau. Bukan ada apa. Benda tu dia dah tunjuk. Aku cerita kat kau. Jadi kau cakap aku macam tak baik lah. Cakap dia, kita tak adalah, aku gurau-gurau je. Tapi Alhamdulillah. Tapi macam mana kau tahu? Dia cakap. Tu cakap dia, macam mana aku tahu? Cakap dia. Aku tengah solat tu dia lepas tu. Oh kau ni Zan. Macam dia cakap. Dia dah sama je. Cakap dia. But I ni dulu, I was a banker. I was a banker. So these are all my friends lah. Tapi I tak lama lah kat bank. I berhenti. I kerja berapa tahun je. 11 years, 12 years. After that I quit lah. And I start my own business. Itu yang I selalu ulang tu. Pergi Korea lah. Pergi sana, pergi sini lah. Tu yang kita starting. Habislah cerita tu. Jadi bila kes-kes tu, saya selalu ingat kenapa Allah Ta'ala tunjuk macam tu. Bukan tu je. Masa saya di Seremban pun sama juga. Sama banyak cerita-cerita yang saya dapat lah. Saya beritahu dulu dan baru saya beritahu kat isteri saya. Sebab untuk tentukan cerita tu sahih cakap dia. Masa kes apa? Kes ada satu hari tu duduklah. Masa tu lepas asar je kot. Saya duduk kat hall rumah. Masa tu di Seremban. Duduk kat hall tu. Saya nampak lah. Ada 40 jubah putih datang. Dia datang. Dia bersalam. Assalamualaikum. Dia cakap. Waalaikumsalam. Ni ramai-ramai ni nak pergi mana? Ini kita nak pergi Indonesia. Nak menjemput apa ni balik? Nak jemput orang untuk bawa balik. Dia cakap. Indonesia? Jadi okey lah. Tu saya tanya dia. Siapa? Dia tak beritahu. Tu tanya pasal apa beritahu saya. Dia tak jawab. Lepas tu dia cakap, Assalamualaikum. Berjalan 40 orang tu. 40 orang berjubah putih. Jadi okey lah. Jadi saya pun cerita kat bini saya. Tadi ada dia orang datang orang. Yang betul koma je lah. Orang. Okey bah. Sebab dia faham kan. Apa cerita? Entah dia nak jemput orang kat Indonesia nak bawa balik. Siapa? Okey lah. Tak kisahlah kan. Sebab kita tak tahu. Kita tak nak berniaga. Dia tak apa beritahu kan. Okey lah cakap dia. So okey. 2 hari lepas tu keluar berita Gus Dur meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau beritahu aku, cakap dia, aku dapat perkabaran dulu orang ni nak balik. Nak bawa balik. Cakap ya Allah, cakap apa lagi petunjuk ni, cakap kan. Itu satu pasal Gus Dur. Lepas tu adalah satu lagi kes kat situ juga dia cakap. Kali ni tak ramai lah, 2 orang ni yang datang, dia beri salam. Assalamualaikum. Saya pun jawab. Waalaikumsalam. Dia tanya, sebab kita tahu kan nak pergi mana. Ini nak kena pergi Kuala Pilah. Nak bawa balik. Okey. Saya pun okey je. Nak tanya dia takkan jawab. Dia takkan beritahu siapa.
So dalam hati saya beranggapan lah, kalau pilah ni kau jangan ni, saya rasa mungkin yang tuan kot. Sebab yang tuan pun dah nampak uzur kan. Saya pun cerita bini, dia pun sampai ini, pasal apa? Kalau pilah. Orang tu bincang, yang tuan besar kot tak tahu cakap dia. Tak apalah, kita tengok lah. Luar news, the next day tu, masuk Gafar. Gafar apa meninggal? Saya fikir, kalau pilah cakap, kalau pilah, tapi Gafar apa? Salah orang lah kot. Kita baca lah dia punya biografi kat belakang tu. Dia tulis, Encik Gafar Baba. Masa tu Tun Gafar Baba lah Datuk lah tu. Berasal dari Kuala Pilah. Allahu Akbar. Cakap, aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betul lah berita tu Tun Gafar Baba lahir di Kuala Pilah. Bukan lahir kat Melaka, dia lahir Kuala Pilah. Allahu Akbar. So, itulah yang kita tahu. Cakap, pelik. Saya cakap, saya pelik diri saya ni. Saya pelik. Memang saya pelik. Pelik. Lepas tu ada lagi kejadian kren dekat Mekah yang jatuh start musim haji. Start musim haji, saya dah beritahu isteri saya dah. This year is not a good year for haji. Kenapa ada kejadian besar, ramai mati kat Kaabah, kat kawasan tu lah, kawasan tu Masjidil Haram tu. Ya ke bah? Ya. Kita rasa kita nak cakap buat orang macam mana? How to tell people? So kita cakap tak apalah kita berserah, kita minta lama, tapi tengoklah macam mana cakap dia. True enough, musim haji kren di Mekah tumbang. Berapa ramai yang meninggal. Jadi lepas tu pun ada jadi kes tu kat Mekah pun terbakar tu pun saya dah tahu awal. Jadi saya nak cakap macam mana? Saya terpaksa pendamkan diri saya. I cannot reveal to people. That is the secret between me and God. Yang saya boleh beritahu adalah isteri saya. Dan perkara yang paling besar yang saya dapat adalah saya dapat perkabaran kejadian besar nak berlaku di Sumatera. Kat Sumatera. Saya cakap, kejadian besar, ramai mati. Allah, saya pun cakap, ini pun lagi satu cakap dia. True enough, seminggu lepas tu, tsunami jadi. Jadi saya pun fikir tadi, kenapa saya tahu? Tapi saya tahu saya tak boleh beritahu orang. Saya cuma boleh tahu isteri saya saja. Kalau kita beritahu orang cakap, siapa nak percaya? Jadi itulah. Banyak lagi lah benda-benda ni saya, I don't know what to say, I don't know to describe. I tak boleh nak describe at all. Sampaikan mak saya meninggal. Masa tu sebelum saya pergi ke Johor, saya singgah. Masa tu mak saya dah di hospital. Sebab saya dah selalulah berulang dekat hospital, jumpa dia. Tapi hari tu saya pergi hospital, saya beritahu dia, mak, saya nak pergi Johor. Silap saya nak pergi hari Khamis kot. Hari Khamis saya pergi, saya cakap nanti dah pergi selesai, saya akan cepat balik lah. Cakap nanti saya balik, cepat balik lah. So saya dah pergi Johor. Lepas tu the next day saya balik lah. Balik sampai di RNR Senawang. Sebab saya kena pergi hospital. Dah sampai RNR Senawang, saya terus parking kereta. Saya cakap kat isteri saya, parking sekejap, saya nak pergi solat sekejap. Okeylah, parking kereta, saya pun pergi solat. So ada ambil suci. Sampai di surau tu, saya nampak mak saya. Saya cakap, Allahu Akbar. So mak saya cakap, mak dah balik ni. Allahu Akbar, saya cakap. Allahu Akbar, tak apa, saya nak sembahyangkan dulu.
saya nak semayangkan mak dulu semayang ni. Sempat saya semayangkan 2 rakaat untuk ibu saya, semayang jenazah, saya semayangkan untuk ibu saya. Okey, habis hilang. Saya pun masuk kereta, bini saya pun cakap, Mama, mak dah tak ada. Dia pun cakap, dia baru mesej mak, baru habis. Allahu Akbar. Jadi macam mana saya nak bercerita pada orang lain? Sebab benda ni terjadi pada diri saya yang melalui. Itulah susah saya ni. Saya nak bercerita. Lately baru saya beritahu kat adik-adik saya, cakap dia, itulah. Sebelum mak naik, saya dah jumpa. Sebab dia rasa dia orang terkilan lah sebab mak habis, tak ada. Dia cakap tak. Mak habis je, sama, saya ada situ. Saya dah jumpa mak dulu, cakap dia. Sebelum mak dia bawa naik. Saya tak special, tak. Saya bukan special ke apa, tidak. Tetapi dibagi nikmat-nikmat. Alhamdulillah. Mungkinlah kerja-kerja kita, amalan-amalan kita yang kita selalu doakan orang waktu, mungkin itulah Tuhan bagi saya kenikmatan yang saya rasa yang susah yang nak diberitahu kat orang. Banyak saya tahu, jadi susah, saya tak tahu. Tapi anak-anak saya tahulah, saya beritahu dia orang kalau apa, jadi saya akan beritahu dia, akan remind dia orang. Alhamdulillah. So that is me lah. That is me. Tak tahu nak cerita macam mana. Dan nanti insyaAllah dan selepas ni saya akan ceritakan perjalanan Al-Quran tu. Setelah saya dapat daripada Jakamuddin, dan macam mana, apa perjalanan seterusnya selepas Al-Quran tu. InsyaAllah saya akan sampaikan, saya akan ceritakan besok ke insyaAllah, kalau tidak ada apa halang bintang. So kepada kawan-kawan, ingatlah amalan-amalan kita, perbanyakkanlah Al-Fatihah, zikir-zikir kita. The most important thing is you kena sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu you, untuk ayah you. Dan lepas tu kalau you ada anak, fidyahlah Fatihah untuk anak. Janganlah kedekut walaupun dia anak. Fidyahkan. Doakan yang baik. InsyaAllah dia akan menjadi anak yang mendengar kata. Jangan sekali-kali kita cakap yang tak elok dengan anak kita. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya di luar kepada anak kita. Jangan. Jangan. Alhamdulillah, apa yang saya praktiskan selama ni, kalau dulu masa di kampung, bila balik kampung, anak-anak cuma akan bersalam dengan ibu bapa. Salam saja, mak balik, habis ni cium tangan. Itu pun ada, kadang tak ada. Tapi I ubah sistem tu. Tiap kali balik rumah, kena hug mak. Kena cakap, mak, I love you, mak. I love you, bah. Dan saya lakukan tu. Walaupun saya masa tu kira dah ni, bapak saya masa tu umur berapa? Kat 70 lebih apa. I dah start lah. At age of father, I 60 plus, I dah cakap lah. I dah start buat. I hug cakap, bah, I love you, bah. Dia pun buat. Yelah, kalau mula buat tu memang janggal lah. Tapi bila dah you buat selalu kan, dia rasa dihargai. How seorang anak akan peluk cakap kat bapak dia. It's not easy, no. Seorang bapak kan. Jadi jangan peduli, you buang ego, you buang all this. That is your father. Peluklah, ciumlah. Cakap dia, then you got to say lah, bah, I love you. Nak cakap Melayu, susah kan cakap, pegang dia. Cakap, bah, I love you, bah. Kan I love you, bah. Peluklah. Dan mak pun macam tu. I kan buat, cakap, mak, I love you, mak. I love you. Macam tu. Dan kan sister I, of course lah, kan cakap macam tu. Hug dia, cium dia, cakap. But towards my family, towards my mother and father, I letakkan dia di makam yang paling tinggi. Paling tinggi. That's why bila I dah buat macam tu, barulah perubahan di dalam
keluarga tu. Jadi bila you buat macam tu, adik-beradik you, abang you, dia tengok, dia pun rasa pun nak melakukan benda yang sama. Jadi Alhamdulillah, I managed to do that. So my brother start doing the same, my sisters doing the same. So adik-adik lain pun buat yang lain. Dan anak-anak mereka juga melakukan benda yang serupa. So dia punya relationship tu akan lagi akrab. Demi sifat kekeluargaan tu lagi hebat. Itulah yang saya dapat praktikkan pada family saya. Keluarga saya sendirilah. Kalau anak-anak kita, of course lah, dia dah macam tu. So, dia sebab dia tengok kan. So kepada kawan-kawan semua, buatlah yang terbaik. Kalau boleh, bapak tu ada, walaupun you dah umur you 60 ke 65 ke, kalau bapak you still ada, jangan malu, jangan segan. You peluklah bapak tu. Peluklah. Kalau you jangan balik, you balik lah. You balik, you pegang, peluk mak ayah tu selagi dia ada. Kalau tidak, besok rugi. Kalau you dah lakukan tu, insyaAllah you will never regret. Dan kenangan-kenangan tu akan terpahit di dalam minda you. Dan mak, ibu dan apa kita ni, kalau you bayanglah, just imagine dulu, kecil-kecil dia peluk kita. Bila kita dah tua ni, macam kita macam saya, bapak kita tak nak peluk. You just imagine, dia ada keinginan nak peluk kita tahu. Bapa memang ada keinginan nak peluk anak. Tetapi kenapa ada kekangan tu, perasaan tu? So you buang perasaan tu. You buang perasaan tu, start hug your family, your father. Peluk ibu bapa tu. Say, I love you ba, I love you ma. Tak kisah you panggil apa, but you must say that you love them. You tak bagi duit pun tak apa. Kalau you dah peluk tu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nikmat dia lain. You buatlah. I buat ni, apa yang I cakap ni, this is through my experience. Apa yang buat. So bila kita buat tu, ganjaran Allah tu tentang nikmat Allah yang bagi kita berbeza. You akan jadi manusia yang setenang-tenangnya. Setenang-tenangnya. Setenang mana tu? Setenang air yang dekat kolam swimming pool tu. Kalau orang tak ada, tenang ya kan. Laut tenang bahaya sebab dia akan ada ombak bergelora. Kalau sungai pun bahaya juga. Kalau kayu lalu, berombak juga. Tercucuk orang. Tapi kalau air setenang di swimming pool, dia akan tenang macam tu ya. Macam itulah you akan rasa. Very peaceful. Tidak akan ada benda-benda yang mengganggu. InsyaAllah, buat yang terbaik untuk diri kita. Lepas tu, untuk bapak-bapak kita tu, ialah kita tak tahu berapa lama dia ada dengan kita. So, make use of the time to love him, to hug him. Cium. That is the best. So, harapkan kawan dapat mempraktikkan apa yang saya beritahu. This is through my experience. Dulu, ialah kita ni, memanglah I cakap, kita nakal kan. Jadi memanglah ada family seorang. So, I ni kira yang nakal lah. Tetapi bila Tuhan dah bagi kita ni, jadi kita kena belajar betul-betul lah. Kita cakap dia, manusia kena berubah untuk kebaikan. Sebelum you buat kebaikan apa-apa, you kena buat kebaikan pada ibu dan bapa. Bapa you, mak you. You buatlah. InsyaAllah, Tuhan akan pimpin you ke jalan yang benar. Tuhan akan bukakan hati you. Tuhan akan bagi you ketenangan yang paling baik. Buatlah dengan seikhlas hati. Itulah yang saya pesan kepada kawan-kawan semua. Dan untuk malam ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah.